سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Manaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wal muallifu Syekh Abdullah Al-Fatani rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darain amin. Sambungkan kitab Muhimmah, kitab Jawi muka surat 21 baris yang kedua dan keempat daripada 18 dan keempat daripada 18 perkara yang Allah tidak ampunkan dosanya walaupun berlaku pada malam nisfu Sya'ban, atau malam yang Allah turunkan rahmat, diampunkan dosa hamba, melainkan 18 orang ini Allah tidak ampunkan dosa dia. Yang keempat dan 18 perkara mudminul khamri, iaitu mudminul khamri ini orang yang mengekali minum arak. Duk minum arak bertahun-tahun tak pernah rasa nak berhenti. Atau orang yang mengekalkan minum arak, itu setengah daripada dosa yang amat besar, tidak berada dalam keampunan Allah. Allah tak ampunkan dosa dia. Ya ayuhallazi, kan? Wahai orang-orang, innamal khamru, sesungguhnya khamar, kan? Wal maisir, dan sesungguhnya judi. Innamal khamru wal maisir wal ansab, kan? Dan sesungguhnya puja akan berhala, kan? Wal azlam, tilik nasib, duk pergi jumpa nak tilik nasib, kan? Apa firman Allah? Rijsun, itu semua najis, kan? Dikatakan benda kotor. Rijsun min amli syaitan, itu semua dikatakan perkara yang jijik, itu semua pekerjaan daripada amalan syaitan. Fajtanibuhu, maka hendaklah engkau jauhkan akan perkara tersebut. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan termasuk engkau golongan orang-orang yang beruntung. Orang duk ngekal minum arak tidak berada dalam keampunan Allah. Dan dihubungkan pula dengan dia, dihubungkan pula dengan orang yang mengekalkan minum arak, dihubungkan apa? Sekalian yang memabuki. Tiap-tiap benda yang mabuk, sama lah tu. Walaupun dia tak mengekali minum arak, walaupun sekali-sekala ketika jumpa kawan je, kan? Ketika ada masalah, dia minum arak. Termasuk juga orang panggil dalam golongan mudminul khamri, orang yang mengekali minum arak. Kullu syarabin askara fahuwa haramun. Tiap-tiap yang memabukkan itu semuanya haram. Ikutlah penjenama pun, asal benda tu benda mabuk, semua haram. Ikut apa brand, apa jenama, kan? Tuak masam ke, ikutlah apa brand ini beli pun, tiap-tiap memabukkan. Kullu syarabin askara, tiap-tiap minuman yang memabukkan. Fahuwa haramun, maka minuman itu minuman yang haram.
Walaupun ilat, walaupun sebab, apa sebab Allah haramkan? Sebab mabuk. Sebab diharamkan tu adalah sebab mabuk. Bila sebab mabuk tu diharamkan, adakah bermakna kalau minum sikit tak mabuk tak haram? Tak demikian. Kan? Jangan kita merasakan haram tu sebab mabuk. Kalau tak mabuk, rasa sikit tak haram. Tak demikian. Kaedah kata apa? Kaedah menyebutkan ma askara kasiruhu faqaliluhu haramun. Ma askara kasiruhu faqaliluhu haramun. Barang yang memabukkan banyak dia, kalau banyak tu mabuk, sikit tu haram. Jangan rasa, Allah haramkan pasal mabuk. Kalau minum sikit tak mabuk, minum seteguk je. Rasa secawan, duduk dengan kawan, bukan minum semua mabuk. Dia rasa 2-3 teguk pun haram. Apa kaedah dia? Ma askara kasiruhu faqaliluhu haram. Minum banyak tu mabuk, sikit tu hukumnya haram. Sama tu lah. Masuk dalam golongan mudminul khamri. Orang yang mengekalikan untuk minum arak, tidak diampunkan dosa dia. Maka iaitu sekalian yang memabukkan tu, hukumnya haram. Lagi dosa besar, lagi dosa yang besar. Kan? Haram lagi dosa besar, bukan dosa kecil, dosa besar. Ada haram dosa kecil, ada haram dosa besar. Jadi diampun Allah Subhanahu Wa Taala akan dosa yang besar ni. Allah tak ampunkan dosa dia. Minum arak ni dia masuk dalam hudud ni. Kalau kita ngaji fiqh robok yang keempat, orang yang minum arak ini dia masuk dalam hukum hudud. Kan? Apa hukumnya? Kalaulah pemerintah jalankan hukum Islam, ditangkap orang Islam minum arak, dia rotan 40 kali. Kena rotan 40 kali. Rasulullah jatuhkan rotan hukum 40 kali. Ketika Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu jadi khalifah yang kedua, Sayyidina Umar dengan ijtihad dia, Sayyidina Umar, dia rotan 80 kali. Sayyidina Umar tambah lagi 2 kali ganda. Nabi jatuhkan hukum orang minum arak 40 kali je rotan. Kan? Naik Sayyidina Umar jadi khalifah ditambah 40 tak jalan buat ni. Rotan 40, esok lusa keluar minum lagi. Sayyidina Umar jatuhkan hukuman 80 kali kena rotan. Ya. Maka tak salah pemerintah nak jatuhkan hukuman 40 pun boleh, 80 pun boleh. Kan? Itu orang yang minum arak. Kan? Dan kelima daripada 18 golongan orang yang tidak diampunkan dosanya oleh Allah, mudinul zina. Mudimuzina. Kan mudim. Adama yudim. Kan? Mudim. Bukan Tok Mudim. Tok Mudim orang sunat orang. Mudim orang yang mengekali. Mudimuzina iaitu orang yang mengekalikan. Orang yang mengekalkan zina. Benda haram dia diketagih. Benda haram kalau tak taubat, dia rasa dinak. Arak ni dia macam dadah. Arak ni ketagih. Macam mana kita ada orang ambil dadah dia ketagih, samalah arak. Arak pun ketagih. Samalah zina tu. Benda haram. Dia teringat begitu. Yang kelima dan 18 perkara mudimun zina iaitu orang yang mengekalkan zina. Na'uzubillah. Sebab itulah ulama mengajarkan kepada kita, bila dapat anak yang baru lahir, lepas azan tinggal kanan, lepas iqamah tinggal kiri,
Jangan lupa bacakan surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai habis. InsyaAllah bila anak tu dah besar, tak jatuh dalam zina. Ini yang kelima, dosa besar yang kelima yang tak diampunkan dosa orang mengekalkan zina, iaitu mudibu zina ni. Orang yang mengekalkan zina ni daripada dosa yang besar yang tiada diampunkan akan dia akan dosa besar. Kan? Ada zina apa? Ada zina, kan? Ada hakikat zina. Masuk sekurang-kurang. Orang panggil hasyafah, tabilah orang panggil had zina. Dalam tasawuf, orang panggil dia terbagi dua. Terbagi tiga. Ada zina al-lamam, ada zina muhsan, ada zina ghairul muhsan. Zina al-lamam ni zina yang jatuh dengan panca indera. Kan? Walaupun hakikat sebenarnya tak berzina, tapi kalau panca indera jatuh zina, orang panggil zina al-lamam namanya. Pada istilah, namanya zina al-lamam. Dan tujuh, zina dengan ainun, zina dengan mata. Kau tengok sampai bernafsu. Kan? Mata juga berzina. Zina qalbun, zina hati. Duk koyak, tergambar, termenung gitu. Kan? Zina tangan, zina yadin. Tangan duk pegang, saya bernafsu gitu. Ada zina lisan, zina dengan lidah. Kan? Duk berkata-kata sampai naik nafsu. Zina kaki duk melangkah tu dah. Kan? Ada zina muson, orang yang sudah berkahwin berzina. Muson tu, rejam sampai mati. Kan? Ada zina ghairu muson, orang belum berkahwin berzina. Fajlidu rirotan kanak-kanak. Kan? Atau orang panggil, orang yang mengekalkan zina tidak berada dalam keampunan daripada Allah SWT. Dan keenam dapat 18 golongan yang tidak diampunkan dosanya oleh Allah. Akul walidaini. Iaitu akul walidaini siapa? Orang yang menderhakakan dua ibu bapanya. Atau salah seorang daripada keduanya, salah seorang daripada dua ibu bapanya. Satu tindakan yang seorang anak lakukan menyakitkan hati ibu ataupun ayah, itu dikatakan derhaka namanya. Dulu Rasulullah berkhutbah, Nabi bersandar dekat pohon tamar. Lama-lama sahabat tengok, makin lama makin ramai sahabat. Dan bila sahabat makin ramai dekat Madinah, kalau Nabi duduk bawah, orang belakang tak nampak. Dan kalau dah ramai-ramai, maka sahabat buatkan mimbar. Mimbar Rasulullah ada 3 anak tangga. Kalau kita perasan kita pergi masjid, kebanyakan mimbar dibuat 3 anak tangga. Itu ikut sunnah tu. Mimbar Rasulullah ada 3 anak tangga. Lainlah masjid-masjid yang tinggi betul. Tangga 10, 7, tak ada masalah lah. Yang pentingnya mimbar. Tapi kalau nak ikut sunnah, mimbar tu ada berapa tangga? Ada 3 anak tangga. Ketika Rasulullah naik mimbar, menangis. Pohon tamar yang dulu Nabi Sandar duk berkhutbah, Nabi Sandar duk nasihat sahabat, menangis. Dengar suara dia. Kan? Nabi dah tak bersandar pada dia dah. Menangis pohon tamar. Punya berkatnya Rasulullah dalam pokok tamar. Pokok kurma yang dah mati, batang kurma yang dah mati, Nabi buat sandar je pun. Itu pun menangis. Apa perkara yang berhubung Rasulullah, semuanya berkat. Dan ada orang keberkatan. Maka mimbar Rasulullah itu ada 3 anak tangga. Satu ketiga, ketika Rasulullah nak berkhutbah, Nabi naik satu anak tangga. Nabi sebut
Amin. Rasulullah pijak anak tangga kedua. Rasulullah sebut amin. Nabi naik pijak mimbar yang ketiga. Rasulullah sebut kali ketiga amin. Sahabat musyrik. Ya Rasulullah, apa yang kau ucapkan amin ke Rasulullah? Sahabat bertanya. Kata Rasulullah SAW, ketika aku pijak anak tangga yang pertama, datang kepada aku akan Jibril alaihissalam. Jibril datang kepada aku. Kata Jibril, celakalah. Dan celakalah orang yang masuk bulan Ramadan, habis berlalu bulan Ramadan, dosa dia tidak diampunkan oleh Allah. Sedangkan Ramadan bulan maghfirah. Ramadan bulan rahmat. Dan bulan rahmah. Digandakan amal. Amal sunat. Digandakan fardu. Yang fardu 70 kali ganda. Dia sudah melalui bulan Ramadan. Habis Ramadan, sayang yang teramal. Dia dosa di Allah tak ampunkan. Kata Jibril, celakalah orang. Jumpa Ramadan. Habis berlalu Ramadan, dosanya masih belum diampunkan. Akhirnya mati. Allah masukkan dalam neraka. Dan Rasulullah sebut, amin. Dijauhkan daripada rahmat. Sedangkan jumpa Ramadan. Tapi dosa tak diampunkan. Celakalah orang ini, kata Jibril. Rasulullah pun sebut, amin. Nabi langkah, Rasulullah SAW langkah anak tangga yang kedua. Nabi pun sebut amin. Nabi ceritakan kepada sahabat radhiyallahu anhum. Jibril menyatakan pada anak tangga yang kedua, kata maka Jibril alaihissalam, celakalah seorang hamba yang sempat hidup bersama-sama ibu bapa ni. Seorang anak, dia sempat hidup ketika ibu ayahnya hidup. Sempat hidup sama-sama. Pintu syurga itu sudah ada di depan matanya. Seorang anak sempat hidup bersama ibu ayahnya. Tapi sayang, ketika ibu ayahnya mati, dimasukkan orang dalam neraka. Allah jauhkan dia daripada rahmat. Maka dimasukkan dalam neraka. Celakalah orang ini, kata Jibril. Apa kata Rasulullah? Amin. Nabi mengaminkan. Kalau kita masih lagi ada ibu ayah di rumah, masih ada lagi mak ayah di kampung, jangan sia-siakan peluang. Pintu syurga sudah ada depan mata. Jangan pernah menyakitkan hati ibu ayah. Tertutup pintu syurga, mati ibu ayah. Allah jauhkan rahmat, masuk neraka. Celakalah orang ini, kata Jibril. Rasulullah kata apa? Amin. Amin tu orang panggil isim fi'il amar. Astajib doa anak. Rasulullah naik mimbar anak tangga yang ketiga. Nabi pun sebut amin, kata Rasulullah. Celakalah orang ini, kata maka Jibril. Dan celakalah orang ini ketika nama aku, kata Rasulullah. Ketika nama aku disebutkan. Orang sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba dia mendengar nama Nabi disebut, kemudian dia tak berselawat kat aku, kata Rasulullah. Orang yang dengar nama Rasulullah SAW disebut, tapi tak berselawat, kan? Maka orang ini dijauhkan daripada rahmat. Bila Allah jauhkan daripada rahmat, dimasukkan ke neraka. Na'uzubillah. Bukan payah pun dengar nama Rasulullah. Lawat je. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tak berselawat dia. Akhirnya, Allah jauhkan daripada rahmat, dimasukkan dalam neraka. Kata Rasulullah, bila maka Jibril sebut celaka orang ni, Rasulullah kata apa? Amin. Syahid kita, jangan deraka kepada
dua ibu bapa. Dan ketujuh daripada 18 golongan yang dosa yang tak diampunkan oleh Allah, sahirun, tukang sihir lah. Dan sahirun, tukang sihir. Iaitu orang yang mengerjakan sesuatu yang jahat supaya menambah daripadanya sesuatu yang jahat tersebut, menambah pekerjaan yang menyalahi adat. Sakit, pergi hospital, doktor kata tak ada penyakit. Sakit teraman. Doktor kata tak ada penyakit, kamu sihat. Darah okey, jantung okey, buah pinggang okey. Sakitnya sangat. Termanil menyalahi adat. Orang tengok kita, kau sihat aku tengok. Kau tak tahu aku menanggung sakit secara mana. Atau orang yang menyalahi adat namanya. Dan perkara gaib, alam gaib, jin yang alam gaib tak nampak. Misalnya seperti balik mata. Silap mata lah. Balik mata mana silap mata lah. Sihir ni setengah daripada ilmu sihir, namanya silap mata. Setengah daripada cabang ilmu sihir, silap mata. Kan? Ilmu sihir itu luas. Kan? Ilmu pemisah, sebagian sihir lah. Ilmu nak bagi mati orang, ilmu sihir. Nak cepat sikit bagi mati, santau busung. Nak lambat sikit mati, sihir. Macam-macam lah ilmu ni kan. Atau dia katakan, ilmu sihir. Bukan sihir, Allah tak ampunkan dosa, na'uzubillah. Jangan sekali-kali jumpa Tok Bomo. Jangan sekali-kali upah orang suruh buat sihir. Gelap hati, Allah tak ampunkan dosa. Perbuatan yang menyakiti, perbuatan yang mempengaruhikan badan, duk pengaruhikan hati, duk pengaruhikan akan akal ni, dibuatkan secara gaib dengan perantaraan jin, perantaraan makhluk halus, kan? Maka amal orang ni Allah tak terima. Dosanya sangat-sangat besar. Kata Imam Malik, bomo ni, tukang sihir ni bomo lah. Tok Nujum orang panggil, Tok Bomo orang panggil, tukang sihir orang panggil. Dalam mazhab Imam Malik, kan, Tok Bomo ni boleh dihukumkan bunuh. Kalau pemerintah jalankan hukum Islam, dia boleh tangkap, dia boleh bunuh. Kan? Dahsyat tak dahsyat, minum arak sebat je. Bomo ni bunuhnya. Dalam bahasa Imam Malik, bomo ni hukumnya bunuh. Kan? Kata Imam Malik, dibunuh kenakan dia. Pasal Allah tak terima taubat dia. Dan tiada istitabah. Maksudnya apa? Allah tak terima taubat. Lepas tu dibunuh ni. Itu mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Syafi'i masuk penjara. Mazhab Imam Syafi'i tak sampai hukum bunuh, dia masuk penjara. Untuk bomoh. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Kan? Sihir ni kalau kita belajar musim ni, panjanglah cerita ni kan. Sihir zaman Nabi Sulaiman lain. Sihir zaman Nabi Musa tu lain. Zaman Nabi Sulaiman harut marut kan. Wa ma yu'allimani, dan tidak mengajarlah oleh keduanya Harut dan Marut min ahadin daripada seorang itu, kan, hatta yakula, sehingga berkatalah Harut Marut, kan, innama nahnu fitnatun, hanya senya ini fitnah. Emosi ini fitnah hanya. Fala takfur, jangan kau kufur. Kan? Sekali kita upah orang buat sihir, sekali kita jumpa bomo upah orang buat sihir, kan? Kita bukan makin dekat ni, makin lama makin jauh kita dengan Allah. Hati kita zulmah, hati kita gelap. Kan? Ingat pesan ni. Jangan sekali-kali main dengan sihir. Tak jumpa pintu untuk patah balik. Saya dah. Orang yang main ilmu sihir ni,
dia tak akan jumpa pintu untuk patah balik. Makin lama makin jauh, makin jauh, makin jauh. Maka iaitu sihir itulah haram lagi dosa besar. Kan? Nanti saya jawab soalan tadi. Jumpa Tok Bomoh, berubat jumpa Tok Bomoh. Yang ke-8, kahinun. Yang ke-8, kahinun. Lebih kurang sama lah kahinun ni. Kan? Tok Nujum. Lebih kurang lah. Sahirun tukang sihir. Kahinun Tok Nujum. Kan? Tukang sihir Tok Nujum 2 kali 5 tu. Kan? Di Arab orang panggil kahin. Iaitu kahinun ni siapa? Orang yang menujum. Yakni orang yang mengkhabarkan akan perkajaan yang lagi akan datang. Dia duk meramalkan peristiwa yang berlaku lagi akan datang. Itu bagi kahin. Duk meramalkan. Dia duk cerita pada kita, engkau akan datang, kena hati-hati ya. Akan datang, jadi sekian-sekian benda perkara. Itu namanya kahin. Kahin itu orang yang duk ceritakan peristiwa yang lagi akan datang berlaku. Yang gaib lah. Benda tak tahu. Pasal benda lagi akan datang. Kalau keadaannya memegang, percaya dia. Bila bomoh tu, bila kain Tok Nujum kata gitu, percaya dia. Engkau akan datang, akan bertemu orang sekian-sekian. Engkau pun kahwin dengan dia. Tak tahan lama, 10 tahun kau cerai lah. Kita pun percaya. Oh, kita pegang. Alamak. Macam mana ni? Hal keadaan memegang. Percaya, maksud memegang tu percayalah. Dia percaya kata Tok Nujum. Kerana memberi bekas bagi suatu alamat yang hadis yang berlaku. Bila Tok Nujum kata, nanti lagi sebulan akan terjadi sekian-sekian perkara. Alamat dia sekian-sekian. Tiba-tiba kebetulan dapat alamat. Betul lah ni Tok Nujum kata pesan kat aku ni. Dia pun percaya. Dia percaya kata-kata Tok Nujum. Seperti kata kahin, bait bintang. Silap cetak Silap tu bait kan. Ya betul, naik bintang. Bukan bait ni, naik. Naik bintang ini. Betul kan? Silap tu bait bintang ni, bukan bait. Kan? Tak ada bintang baik, bintang jahat. Bintang semua baik je. Maksudnya naik bintang. Naik bintang ini, maka bagian-bagian hasil. Tujuh kata, kalau bintang ni naik, tak lama lagi kau nak kena penyakit. Kan? Dan manakala jatuh bintang ini, jatuh turun dah. Maka jatuh turun bintang ini, maka bagian-bagian hasilnya. Kalau bintang tu turun, kau akan kaya. Begitu tu naik, kau miskin dah. Tok Nujum tu ramalkan masa lagi akan datang berlaku. Maka Allah yang demikian itu, kan, kata-kata ramalan Tok Nujum itu, orang panggil haramun. Haram. Dosa besar tu. Dan terkadang-kadang menjadi kufur, na'udzubillah. Bukan dosa besar, bahkan murtad. Besar tu, bukan kecilnya. Dan bukan sekadar dosa besar, terkadang boleh sampai jatuh kufur, na'udzubillah min zalik. Percaya kepada seorang yang tahu benda gaib itu menyalahi syarak. Tok Bomoh aku tu, Tok Nujum kata aku sekian-sekian. Nanti kena pergi pantai, jumpa kat pantai, satu tempurung. Nanti kau akan dapat tanda yang baik. Kau boleh urut orang, kau boleh ubat orang. Kita pun percaya je balik pantai. Kebetulan tak terjumpa tempurung. Memanglah ada kelapa bersepah kat tepi pantai tu. Percaya dengan Tok Bomoh begitu. Temberang begitu. Kalau betul pun siapa beritahu? Kita yang beritahu. Orang panggil namanya kurafat. Itu namanya kurafat. Syarak panggil kurafat. Bukan cerita kurafat. Cerita kurafat tu lain. Ini namanya istilah kurafat. Kan? Percaya kepada seorang yang meramalkan benda gaib, itu menyalahi ilmu syarak, namanya kurafat. Man ata arrafan. Rasulullah menyebutkan man ata arrafan. Siapa
siapa yang datang kepada dukun. Arraf tu dukun lah. Kahin tok nujum. Sahir tok bomoh. Arraf orang mana dukun. Dia kurang lah tok bomoh, dukun, tok nujum tu semua geng-geng dia 2 kali 5 tu. Nabi menyebutkan man ata arrafan. Siapa datang jumpa dukun. Nak jawab soalan tadi tu. Siapa datang jumpa dukun. Fasa'alahu an syai'in. Datang ditanya. Tok bomoh, saya ada hajat ni. Nak minta Tok bomoh tengokkan anak saya ni. Dah pergi hospital tak baik-baik lah. Siapa datang jumpa dukun Tok bomoh, tanyakan satu soalan. Tanyakan satu masalah. Kan? Lam tuqbal lahu solatun arba'ina lailatan. Apa kata Rasulullah? Lam tuqbal lahu solatun. Allah tak terima sembahyang. Berapa lama? Arba'ina lailatan, 40 malam. Sekali jumpa Tok bomoh, tanya soalan pada Tok bomoh, Allah tak terima. 40 hari kita sembahyang, Allah tak terima. Bomoh berkata, anak kau kena sampuk ni. Lalu tu di padang, terpijak. Yelah, betul lah Tok bomoh kakinya bengkak ni. 40 malam sembahyang, Allah tak terima. Sebab tu beza orang soleh dengan Tok bomoh. Walaupun tidak mustahil Tok bomoh boleh tahu benda gaib. Tak mustahil orang soleh tahu benda gaib. Macam mana nak beza? Tok bomoh dia akan cerita. Orang soleh dia berkias. Orang soleh kita jumpa, dia tak cakap direct. Orang soleh ni dia tak akan cakap direct. Dia akan berkias. Supaya apa? Supaya orang tak jadi kurafat. Percaya benda gaib. Padahal benda gaib ni kan. Benda gaib kan Allah je tahu. Sebab tu kalau kita jumpa orang tu cerita sekian-sekian sebiji. Itu lah Tok bomoh nama. Orang yang cerita detail sebiji, itu Tok bomoh. Orang soleh pun boleh tahu benda gaib. Tapi sifat orang soleh bukan demikian. Sifat wali, sifat awliya, walaupun Allah berikan pengetahuan gaib, dia hanya berkias. Dia akan berkata umum. Dan sebab tu hati-hati jumpa Tok bomoh. Dan Nabi kata, man ata arrafan fasa'alahu syai'in. Fasa'alahu an syai'in lam tuqballahu solatun arba'ina laylatan. Sekali dia kata jumpa Tok bomoh tanya soalan, 40 malam orang tak terima sembahyang. Tak salah berhubung atau bomoh. Jangan guna cara syirik. Berubat Tok bomoh tak salah pada asal. Jangan guna cara syirik, jangan percaya kata-katanya. Kalau benda gaib, jangan percaya, jangan berpegang. Kalau pada asalnya orang panggil, tak payah jumpa Tok bomoh lah berubat. Berubat jangan jumpa Tok bomoh lah. Dan apa tidak nanti kita akan terpengaruh. Bayangkan, 40 malam awak tak terima sembahyang. Baru sekali jumpa, baru minta mengeras 999 sen kata. Ya. Kau kena bawa kain kapan. Kau kena bawa kain kuning. Kau kena bawa ulut kuning. Kena bawa ayam hitam. Sudah ngagut. Itu ikutlah. 2 kali 5 atau bomoh tu. Ingat dosa ni Allah tak ampunkan dosa ni. Kena ingat ni. Allah tak ampunkan dosa. Sama lah tu. Geng ni dukun, bomoh, tukang sihir. Nabi sebut hadis lain. Man ata arrafan. Man ata kahinan. Sama lah. Banyak hadis. Man ata kahinan. Man ata arrafan. Fasaddaqahu. Siapa jumpa Tok bomoh dukun. Fasaddaqahu. Dia bagi sumbangan. Sedekah ni sedekah lah. Fasaddaqahu dia bersedekah. Kan? Siapa jumpa Tok bomoh. Diberi satu pemberian sedekah. Kan? Fasaddaqahu bima yakulu. Dengan apa yang dikata dia bagi sedekah. Oleh kerana Tok bomoh telah tolong dia bagi sedekah pemberian. Ikutlah berapa dia bagi. 100, 200, 1000, 2000, 3000, 4000. Apa kata Rasulullah? Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam.
orang yang bagi sumbangan sedekah pada Tok Bomo, dia telah kufur dengan apa yang Allah turunkan kepada Muhammad SAW. Diingkar dengan Al-Quran. Jumpa dia tanya soalan 40 malam Allah tak terima sembahyang, bagi hadiah pemberian duit, dia telah kufur dengan Al-Quranul Karim. Telah kufur dengan wahyu. Dia telah kufur dengan wahyu. Kena hati-hati tu. Sebab tu, para wali, dia takkan cerita benda gaib ni. Kan? Melainkan dalam medan ilmu saja. Itu bersama ahli ni. Pasal benda fitnah. Kan? Benda gaib mana dibuka kan? Tak dibuka. Benda gaib telan seorang-seorangnya. Hakikat mana boleh buka. Gaib ni hakikat. Kan walaupun tak mustahil wali boleh tahu, masa akan datang orang bagi tahu, tapi wali tak akan buka. Tu kena faham tu. Yang buka ni tu bomoh ni. Tu kita kena bezakan. Kalau dicerita sebiji-sebiji, itu alamat bukan kelebihan Tok Wali. Itu Tok Bomoh. Dan wali dia akan berkiat-kiat, dia umum-umum gitu je. Itu beza. Kan? Hari jumpa, orang ni kata sekian-sekian. Engkau ni ada masa 8 tahun lah. 8 tahun mati lah kau ni. Orang bagi peluang kau 4 tahun. Rugi lah kau. Disebut begitu, tahulah gitu. Kan? Kali kedua tak datang lah. Kan? Kul, katakanlah olehmu yang Muhammad, apa firman Allah? La ya'lamu man fis samawati wal ar al-ghaibah illallah. Katakanlah olehmu yang Muhammad, kan? La ya'lamu, tak ada seorang pun yang mengetahui apa yang ada di langit, apa yang di bumi. Kan? Benda gaib tak seorang pun tahu. Illallah, melainkan Allah. Sebab tu bila itu wali ni, dia boleh, walaupun bomoh boleh tahu benda gaib, walaupun wali boleh tahu benda gaib, bezanya apa? Bomoh dengan perantaraan jin. Terkadang betul, terkadang salah. Tapi walinya daripada Allah. Bila anugerah daripada Allah, itu rahsia. Tak boleh sebar. Simpan. Dia simpan. Kan? Itu bezanya bomoh dengan wali. Hari ni kan cukup banyaklah situasi keadaan begini pada hari ni. Kan? Dan kata setengah ulama, kahin itu, kata setengah kahin ni Tok Nujum. Orang duk meramal. Kata setengah, siapa kahin? Iaitu kahin ni orang yang mendakwa bahawa sesungguhnya ada daripadanya kain tersebut tolong daripada jin yang mengkhabarkan padanya pada kahin akan segala masa yang lagi akan datang dalam zaman yang lagi akan datang. Kata setengah ulama, kain itu yang pertama dok meramalkan benda gaib yang lagi akan datang. Yang kedua, kata setengah ulama, siapa tu kahin? Dia mendakwa aku ni ada pendamping. Terang-terang dia cerita. Aku ni ada khodam. Kan? Aku boleh turun, menurun. Dia dibaca sekejap, dia termenung, duduk, tunduk kepala, berubah dia. Khodam dia masuk dalam badan dia. Dia pun cerita. Suara dia berubah. Engkau ni sekian. Khodam dia masuk, duduk menurun orang panggil. Orang bagi menurun. Dia pun cerita. Kau ni, isteri kau ni, kena buat orang, ada jantan juga. Dia boleh menurun tu. Atau dia katakan kain. Kata setengah ulama, kain itu orang yang mengaku ada pendamping. Kata setengah, kain itu siapa? Orang yang mengkhabarkan masa lagi akan datang. Dan setengah daripada kain, ada ulama berkhilaf. Siapa tu kain? Kalau yang ketiga. Dan kata setengah dan setengah daripada kain itu, iaitu siapa tu kain? Orang yang mengatakan akan mengetahui khabaran yang gaib dengan faham ni melalui fahaman yang telah akan datang dengan terbitnya, dengan keluarnya bintang. Dan pada masuknya bintang, masuk keluar tu daripada jalanannya bintang. Kata setengah, siapa tu kahin?
Langkah. Sila langkah. Salah baca baris. Dan setengah daripada kain itu, iaitu kain itu siapa? Orang yang mengatakan akan mengetahui khabaran yang gaib. Dia mengaku, dia kata Tok Ayah ni boleh tahu masa dia akan datang. Dia kata. Macam mana boleh tahu? Dengan faham ni, melalui fahaman. Tok Ayah ni Allah anugerahkan boleh faham. Kan? Yang telah dianugerahkan yang hilang. Yang telah dianugerahkan yang hilang. Betul kita tak? Kalau dalam Arab dia kata begini. Yang telah dianugerahkan kepada yang hilang kita potong, gantikan kepada yang telah dianugerahkan kepada, iaitu orang yang mengatakan akan mengetahui khabaran yang gaib dengan faham. Maksud dengan faham tu, melalui fahaman yang telah dianugerahkan kepadanya. Tidak tu yang hilang kan, yang betulnya kepadanya. Tok Ayah tu pun kata, Tok Ayah ni boleh tengok nasib orang. Kan? Tok Ayah tahulah. Kan? Tok Ayah boleh faham. Tengok, Tok Ayah faham. Dia kata, kata setengah ulama, kaula ketiga, itulah namanya kahin. 3 khilaf. 3 jalanan khilaf ulama, siapa itu dikatakan kahin. Dan demikian lagi menujum. Apa menujum? Iaitu menujum apa? Orang yang mengkhabarkan daripada fitnah yang lagi akan datang. Dengan terbit itu keluarlah. Orang balik-balik pandai timur dah kata, terbit lah. Terbit itu orang keluar. Mu terbit lah. Terbit itu keluar. Orang KL panggil get out. Keluar. Terbit itu keluar. Apa tu menunjuk orang yang mengkhabarkan daripada perintah yang lagi akan datang dengan terbitnya, dengan keluarnya bintang dan pada masuknya bintang. Terbit masuk tu daripada jalan bintang. Kata setengah, maksud menujum tu, dia boleh ceritakan, aku dapat alamat ni. Ada benda gaib, perintahkan, suruh beritahu, kan? Jatuhnya matahari malam ni, dan engkau akan dapat balik. Contohlah dia kata itu. Itu namanya menujum namanya. Maka sekalian perkajaan yang demikian, semua tadi, orang panggil haram juga. Haram. Kerana bahawa sesungguhnya mengetahui khabar yang gaib pada hanya tiada seorang jua pun yang mengetahui akan khabar yang gaib, melainkan Allah. Tidak ada seorang pun yang mengetahui khabar gaib, melainkan Allah. Kalau itu daripada jin, maka dia akan sebarkan bulat-bulat. Taulah kita itu pun. Kalau itu daripada ilham daripada Allah, maka dia tak akan sebarkan. Itu beza. Dan kita kena beza. Dan macam mana sifat orang soleh, macam mana sifat orang fasik. Orang fasik tu berumur tu dah akan cerita sebiji. Kau ni sekian-sekian. Belum tentu pun betul ramalan dia. Orang soleh dia akan buat kiat-kiat. Itu beza. Sebab apa dalilnya? Tidak ada seorang pun mengetahui benda gaib melainkan Allah. Kul la ya'lamu man fil samawati wal ar al-ghaiba illa Allah. Kata setengah ulama, dan qala ba'dul ulama, berkata segala ulama, bukan setengah, segala. Qala ulama, kata segala ulama, haramlah memakai segala pekerjaan yang demikian itu, semua di atas tu. Dengan kahinnya, khilaf, kahin itu siapa, nak jumpa, nak tanya, nak pergi berubat ke, nak berapa ke, dengan Tok Bomo ni, orang panggil haram. Kan nak bayarlah, nak tolong carikan lah, semua haram.
Dan haram pula pergi ke rumahnya. Pergi rumah bomoh dah haram dah. Belum berubat tanya ni, pergi rumah ke bomoh pun haram dah. Kan? Pasal dia tu orang yang fasik syirik. Pergi rumah pun dah haram dah. Dan membenarkan kata mereka itu, kata si kahin, kita pergi rumah je haram, dengar kata lebih lagi haram. Dan haram pula memberikan upah kepada mereka itu kepada kahin. Haram kita berikan upah kepada tok bomoh, tok dukun. Kan? Sebab tu tok bomoh akan minta pengeras. Dia bukan ikhlas je, dia kena pengeras je. Pasal apa? Pasal dia tahu dah haram orang bagi kat dia. Datang rumah pun haram, tanya soalan pun haram, jumpa pun haram, bagi sesuatu pun haram. Dan maka wajiblah atas barang siapa jatuh di dalam segala pekerjaan yang tersebut itu, siapa pernah memakai pekerjaan demikian. Siapa pernah jumpa, siapa pernah dengar, siapa pernah beri tersebut, siapa yang pernah melakukan pekerjaan tersebut, wajiblah bersegeralah taubat daripadanya segala pekerjaan tersebut. Wajib segera taubat. Dan siapa pernah jumpa, berubat apa, dengar cara tanya soalan apa, wajib segera bertaubat. Jangan lupa tu. Wajib segera menangguhkan dosa lain. Tak taubat dosa lain. Tangguh taubat dosa lain. Wajib segera. Segera tu wajib. Dan ke-9, 18 golongan yang Allah tidak ampunkan dosa dia. Hasad. Melayu panggil dengki. Hasad, dengki. Siapa tu hasad? Iaitu orang yang berdengki-dengki sama-sama Islam. Sama-sama satu bangsa, satu agama, duk menyembah Allah yang sama, kiblat sama, dengki. Tak boleh tengok orang lain lebih, tak boleh tengok orang lain senang, tak boleh tengok orang lain gembira, hati tak senang. Antara penyakit hasad nama. Maka makna dengki itu mencita-citakan hilang nikmat pada orang yang lain. Dan suka kedatangan bala dan mudarat atasnya atas orang lain. Kalau orang tu sakit, dia suka. Orang tu susah, dia suka. Itu dengki tu. Kalau aku boleh dapat apa yang dapat tu, seronok. Kita ada penyakit dengki tu. Kenapa dia dapat naik pangkat, aku tak dapat? Pasal kita malas, dia rajin. Kan? Jangan duk dengki dengan orang. Peniaga sama pun dengki. Kan? Rezeki kan masing-masing. Itu rezeki masing-masing lain-lain. Duk dengki tu. Duk khianat dengan orang. Tu orang panggil. Kalau ada cita di hatinya hilangkan nikmat, suka orang tu kena bala, suka orang tu sakit mudarat, bermakna hati kita bermasalah, ada penyakit dengki nama. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarriha, dan daripada kejahatan orang yang tak dengki idza hasad abil zuhir. Orang hasad dengki ni dia pandai berpura-pura. Orang yang dengki dia pandai berpura-pura. Jangan sampai dia menzuhirkan hasad, maka akan jadi binasa. Depan elok puji, hati mengata dia. Elok dia berkawan, belakang dia tikam. Itu perangai orang hasad dengki. Sebab Allah min syarri hasidin iza hasad. Bila sudah dizuhirkan dia, habislah. Orang hasad dengki ni kalau dizuhirkan hasad dia, dia pandai sembunyi, tapi lama-lama akan meletup keluar. Kata orang sebut, wa min syarri hasidin iza. Satu ketiga orang tak akan tahu. Kan hati terbuku tu pasti akan diluahkan. Oh, rupanya kau selama ni, kan, kau selama ni duk jatuhkan aku. Kau selama ni duk buat fitnah pada aku. Tu.
Depan orang pandai. Itu perangai orang Asad. Orang Asad dengki kan. Sebab apa Qabil boleh bunuh Habil? Sebab dengki. Kan? Qabil tu boleh bunuh Habil. Sebab Asad dengki. Qabil bunuh Habil. Habil tu anak sulung. Habil tu anak syurga. Bila anak sulung dan anak syurga. Nabi Adam mengandung, Hawa mengandungkan Habil, itu lebih syurga lah. Dia syurga mengandung. Berbakla, bila turun ke dunia lahir Habil, orang panggil, ahli syurga cantik tak? Cantik ya. Kemudian Hawa dapat anak yang kedua, kembar kedua, Qabil. Qabil anak dunia. Habil anak syurga. Timbullah perasaan. Orang panggil, sebalik, Qabil tu anak pertama. Kan? Qabil tu anak sulung. Qabil anak syurga. Habil tu anak kedua. Kan? Qabil tu sulung, Habil tu kembar yang kedua. Bila kan lahir kan sepasang kan. Seorang perempuan, seorang lelaki kan. Bila Qabil dengan kembar ni, anak syurga, kan cantik kan. Tiba-tiba turun ke dunia dapat Habil dengan pasangannya. Kan lah Buddha semua kan. Syariat Nabi Adam tak boleh kahwin sesama kembar. Kena kahwin silang. Qabil kena kahwin kembar Habil. Habil kena kahwin kembar Qabil. Sedangkan Qabil kembar dan anak syurga cantik. Qabil kena kahwin dengan kembar Habil anak dunia kan tak cantik. Timbullah satu penyakit namanya hasad. Hasad dengki. Dah tak puas hati lah pula. Kan lama-lama dibunuhnya. Kan? Sebab apa? Sebab dengki. Dia berdengki sanggup upah orang sihir. Suruh mati, suruh sakit. Itulah kisah Qabil daripada Habil tu. Dia berdengki, sangguplah. Orang yang dengki, kena ingat kalau hati kita ada penyakit dengki, segala amal yang kita buat, tak ada pahala. Sayang tak? Penat sembahyang siang malam, penat mengaji, tak ada pahala balasan. Kan? Bukan kata dengki tu orang panggil, kena ada sifat dengki tu dah bersepakai, tak. Sekali dia lintasan rasa dengki, habis dah. Pahala amal kita buat selama ni habis dah. Sebab tu kena didik hati bagi bersih. Jangan sakit hati orang lain senang, orang lain nikmat, orang lain kaya, jangan sakit hati. Kan? Apa kata Rasulullah SAW? Iyakum wal hasad. Kan? Iyakum wal hasad, kata Rasulullah SAW. Fa'innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hataba. Orang yang dengki, Allah hilangkan pahala amal kebajikan dibuat. Nabi bandingkan seperti mana api duk makan kayu api yang kering. Kita kumpulkan kayu api yang kering, kita bakar, sekejap dia hangus kan. Begitulah orang dengki. Ada penyakit dengki di hati, segala amal kebaikan yang kita buat siang malam, pagi petang ni, pahalanya hilang semua. Allah rugi. Dan orang dengki pura-pura, rajin begitu. Itu perangai orang dengki. Depan nampak baik. Dia akan berpakaian dengan sifat munafik. Depan cukup bagus. Sifat orang dengki. Dan malam tak tidur ini. Orang lain dapat nikmat, dia pula tak lena situ. Sakit hati, mula tu. Atau perangai orang dengki. Dan sayang sangat. Pahala amal dia ingat dia baik. Mengaji pun. Pahala amal semua hilang. Dan bersihkan hati. Jangan ada sifat dengki dalam hati kita. Penat lelah kita buat pahala hilang. Tak ada balasan ganjaran kita. Dan ke-10 daripada 18 golongan yang Allah tak ampunkan dosa, fattanun.
Orang panggil tukang hasut lah. Kalau orang ni Fatan tukang hasut. Iaitu orang yang mengadu-ngadu antara manusia supaya berkelahi. Kalau kita mengadu domba itu namimah. Namimah mengadu domba. Fatan ni tukang hasut. Lebih kurang sama dengan namimah lah. Tak jauh beza. Namimah orang yang mengadu domba. Fatan ni tukang hasut. 2 kali 5 tu. Dah pukul 11 lah. Kamu katakan kemudian yang ke-10. Fatan. Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fatihnahu fid din wa alimna ta'wila. Wa maftabihi kama takafutuhal arifin. Amin. Wa antunna birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz ada soalan sikit Ustaz. Ya. Sahabat kita ni dia pernah pergi berumrah tapi dia kata dalam keadaan jahil. Jadi macam mana kedudukan dosa dan juga itikad Ustaz? Jahil tu ada 2. Yang pertama jahil ma'zur, yang kedua jahil ghairu ma'zur. Ada jahil yang dimaafkan, ada jahil yang tak dimaafkan. Kalau masa tu dah mengaji, cuma belum sampai bab ni. Dah mengaji dah kata ngaji, tapi belum sampai bab, tak tahu pula kata tak boleh jumpa. Itu tak mengapa. Tapi kalau memang tak mengaji, kenapa tak tahu? Mengaji tak? Tak mengaji pun. Itu memang sengaja cik penyakit tu. Dia tak tahu bukan salah. Salah dia sendiri. Dia tak tahu salah dia sendiri. Atau memang dia orang panggil. Itu cik penyakit tu. Segera taubat. InsyaAllah Allah terima taubat Ustaz ya. Wah terima insyaAllah. Mana dia tak jatuh pada syirik Ustaz ya. Mudah-mudahan tidak. Tak perlu syahadah apa semua tak payah Ustaz ya. Kalau kita berpegang kata bomoh, kita termasuk golongan orang yang menyentuhkan akan Allah. Saya tak kena. Saya ke tidak? Saya tu tidak. Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in. Saya ke tidak? Oh alam. Ustaz lagi satu ni, dia ni anak dia baru sunat. Kata anak dia tu belum balik lagi lah. Kemudian dia keluar kata-kata macam ni, sekarang ni kau dah sunat, kau wajib pergi semayang. Sedangkan dia mumayyiz tak wajib semayang, maka jatuh ke kufur Ustaz macam tu sebab mengubah hukum tu. Tak jatuh kufur. Mumayyiz orang panggil sudah diberatkan pada ibu bapa. Bila anak itu kan, sudah mumayyiz diajarkan benda baik. Satu kewajipan diajarkan benda baik. Kan? Naik umur 10 tahun, dia rotan. Kalau tak semayang. 7 tahun dah diajarkan, 10 tahun boleh rotan. Sunat umur apa? Saya tahu tu sunat umur apa? Dia umur 9 tahun Ustaz. 9 tahun, dah 7 tahun dah kena suruh semayang dah. Tapi maksud, tapi isu dia kata dia tercakap, dia bukan sengaja, tak ada itikad nak ubah hukum tu. Maknanya muayyiz ni tak wajib semayang, tapi dia cakap kau wajib dah pergi semayang. Maknanya dia bukan nak ubah hukum syarak tu yang ya. Jadi dia takutlah. Dia takutlah dia dalam takdiban, tak mengapa. Atau dalam takdiban, tak mengubah hukum tak ada. Semua dia cuma apa ni macam majas sajalah dia cakap. Macam dia kata wajib dah. Dia tak tahu bahasa, nak guna bahasa nak suruh pergi. Ya betul. Tak ada apa saya. Okey. Tak ada apa. Okey, itu saja Ustaz insya-Allah pada malam ni. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.